Baik, selamat dan salam sejahtera. Berita wilayah edisi 24 Ogos 2020 bersama dengan saya, Redwin Robin, dan membawakan kemas kini semasa berita seluruh negara untuk perkembangan negeri-negeri. Perinciannya kita bersama dengan Ifah. Lintas langsung negeri, kita mulakan dengan perkembangan berita dari RTM Kuching. Perkembangan pencapaian mandatori pensijilan MSPO di Sarawak yang dilihat masih rendah. Nantikan laporannya bersama Buma Win. Selepas itu kita ke Sabah bersama Enisia Dolus dengan tumpuan terarah pada persediaan polis memastikan keselamatan sepanjang proses pilihan raya di sana. Akhir sekali kita ikuti laporan dari Perlis bersama Wan Muhammad Ryan Rohidar berhubung hala tuju tentera darat dalam menghadapi perkembangan semasa. Untuk laporan utama berita wilayah petang ini, kita kembali bersama Redwin. Prosiding inkuest kes kematian remaja Ireland Nora Ann Corin bermula hari ini di Mahkamah Koroner Seremban. Prosiding dijalankan di hadapan Koroner Maimunah Aid dalam bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia kerana beberapa saksi tidak fasih berbahasa Inggeris. 64 saksi utama yang disenarai pendek daripada 859 saksi dijangka akan dipanggil dalam prosiding hingga 4 September depan. Bagaimanapun dalam sidang pembukaan, Koroner memberitahu bilangan saksi kemungkinan akan berkurangan atau bertambah bergantung kepada keperluan inkuest. Turut bersama pada prosiding berkenaan ialah 5 peguam pemerhati daripada keluarga si mati dan pemilik resort lokasi kehilangan si mati. Prosiding dimulakan dengan memanggil saksi pertama iaitu Ketua Polis Negeri 9 Dato' Muhammad Mat Yusof. Dalam sesi soal jawab secara keseluruhan, beliau berpuas hati dengan kes pencarian berkenaan yang melibatkan pelbagai pihak termasuk orang awam. Nora Ann bersama keluarganya bercuti di sebuah resort di pantai Seremban pada 3 Ogos tahun lalu sebelum dia dilaporkan hilang pada awal pagi keesokannya. Remaja perempuan itu disahkan mati akibat kebocoran usus yang berpunca kerana tidak makan untuk tempoh lama dan tekanan yang berpanjangan. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj menzahirkan kebimbangan terhadap peningkatan kes rasuah dan penyalahgunaan kuasa dalam kalangan segelintir pegawai dan kaki tangan Jabatan Penguatkuasaan Kerajaan, khususnya di Selangor. Tindakan mereka yang terlibat dalam jenayah tidak bermoral ini telah mencemarkan reputasi dan imej kerajaan serta pihak berkuasa. Tegas baginda, gejala rasuah merupakan perbuatan mengkhianati amanah negara dan masyarakat. Menerusi kenyataan akhbar yang dimuat naik di Facebook rasmi, baginda bertitah seandainya gejala rasuah ini terus berlaku secara berleluasa, ia akan menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap kemampuan Jabatan Penguatkuasa melaksanakan tindakan undang-undang. Baginda meritahkan pegawai dan kaki tangan penguatkuasa sama sekali tidak terjerumus dengan perbuatan terkutuk ini. Penjahat awam merupakan antara 47 individu yang ditangkap Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kedah sejak 1 Januari sehingga hari ini. Mereka terdiri daripada kalangan pengurusan dan profesional dengan 5 tangkapan, manakala kumpulan sokongan sebanyak 10 tangkapan. Pengarah SPRM Kedah Datuk Syaharum Nizam Abdul Manap berkata, pihak yang turut ditahan adalah 18 tangkapan pekerja swasta dan 15 tangkapan orang awam. 30 kertas siasatan dibuka mengikut Seksyen 16, 17 dan 18, iaitu menerima dan memberi suapan serta tuntutan palsu. SPRM juga turut membuat penyitaan dan pembukaan harta pesalah berjumlah RM866,000 yang membabitkan wang tunai, barang berharga dan kenderaan. Yang kita siasat banyak PKP itu di bawah Seksyen 17 dan juga di bawah Seksyen 18. Seksyen 18 adalah macam membuat tuntutan palsu, lebih kurang macam itulah. Kan, membuat tuntutan palsu. So, yang lain-lain tu agak macam biasa jugalah. Dia tak kata nak meningkat sangat pun tak, nak kata kurang sangat pun tak. Masih berlaku di kalangan masyarakat di Kedahnya lah.
Jelasnya selepas program kibar jalur gemilang di Plaza Tol Utara di Langgar Alustar. Geng Alai, kumpulan penjenayah samun bersenjata dan pecah rumah sekitar Kuala Muda Kedah dan seberang perai Pulau Pinang tumpas selepas polis menahan dua lelaki. Suspek berusia 26 dan 27 tahun ini ditahan 12 Ogos lalu di Sungai Petani. Ketika ditahan, polis menemui pelbagai peralatan pecah rumah termasuk gergaji dan parang. Turut ditemui dadah jenis syabu. Dua lagi suspek kini diburu polis. Penahanan ini menyelesaikan sekurang-kurangnya 12 kes jenayah berkaitan. Modus operandi dia ni, dia akan sasarkan kedai runcit untuk samun kedai runcit yang terpencil. Dia ada 4 orang. Tanggapan 2 ada 4 orang. Tapi bukan setiap masa dia akan buat 4 orang no. Maybe ada time dia 3, ada time dia 2. Okey. Dia akan tengok satu orang masuk pakai mask dengan parang lah. Sebab tu kita tengok dia ada untuk curi kenderaan ada, parang ada, untuk pecah sarang burung pun ada. Sarang burung dan juga pecah rumah, dia akan sasarkan rumah yang tidak ada orang dan melarikan kenderaan. 7 kes baharu COVID-19 dilaporkan setakat 12 tengah hari tadi melibatkan masing-masing 2 kes import dan 5 penularan tempatan. Kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan angka itu menjadikan kes positif COVID-19 di Malaysia sebanyak 9,274 kes. Berikut status terkini COVID-19 dalam negara diikuti data kes positif harian mengikut negeri-negeri. Detik bersejarah tercipta apabila Parlimen Malaysia dengan kerjasama RTM meletakkan sisipan jurubahasa isyarat dalam program langsung dari Parlimen. Senator yang mewakili orang kurang upaya OKU, Ras Adiba Razzi berkata, usaha tersebut selari hasrat meningkatkan kebolehcapaian OKU pendengaran kepada maklumat termasuk isu semasa yang dibincangkan wakil rakyat di Parlimen. Program ini disiarkan secara langsung selama 2 jam bermula pukul 10 pagi di TV1, saluran berita RTM dan platform digital RTM. Dengan menyebut Yang Berhormat Johor Bahru. Jadi ketika ini Persatuan Jurubahasa Isyarat Malaysia, mereka mempunyai sign language interpreter jurubahasa isyarat yang berpengalaman dan bertauliah untuk membuat apa orang kata terjemahan, translation untuk orang-orang pekak yang ingin mengikuti sesi Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Jadi saya hari ini ingin apa orang kata berkongsi kegembiraan ini buat komuniti kami, terutamanya komuniti orang pekak yang selama ini tidak dapat berpeluang untuk apa orang kata mengikuti apa yang sedang dibincangkan di dalam Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara di Parlimen Malaysia ini. Beliau yang juga Presiden OKU Sentral turut meminta semua OKU agar segera mendaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ia bagi membolehkan mereka menerima bantuan yang disediakan kerajaan. Sebanyak 19 juta ringgit atau 41% daripada 46.5 juta ringgit peruntukan melalui penjana disalurkan kepada Felda Kerteh 5 Kemaman bagi menyiapkan projek perumahan generasi baharu Felda PGBF Fasa 1 yang terbengkalai. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata, projek berkenaan telah bermula sejak 2014 di tanah seluas 26.1 ekar melibatkan 300 unit rumah, namun hanya 58% sahaja telah siap. Fasa 1 melibatkan 110 unit rumah dan fasa 2 190 unit rumah. Fasa 1 dijadualkan siap
kira-kira 9 bulan lagi, iaitu pada suku insya-Allah akhir suku pertama tahun depan 2021. Manakala fasa 2 akan diteruskan setelah keseluruhan fasa pertama 110 unit dijual. Pembiayaan bagi fasa kedua dijangka datang daripada hasil jualan rumah-rumah 190 unit rumah fasa 1. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kemaman Cik Alias Hamid pada pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Mengulas lanjut, tumpuan Felda pada masa ini adalah untuk menyiapkan 20 tapak projek PGBF yang mengandungi 4,794 unit rumah dengan kemajuan kerja lebih 70% seperti ditetapkan dalam Kertas Putih. Proses pengundian awal bagi Pilihan Raya Kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Slim akan berlangsung esok. Ia melibatkan 267 anggota polis dan pasangan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Mualim dengan beberapa prosedur operasi standard SOP perlu dipatuhi sebelum mereka dibenar mengundi. Pegawai pengurus PRK Dun Slim, Samsul Ridzuan Idris menjelaskan kesemua mereka perlu mematuhi garis panduan pencegahan yang ditetapkan. Bagi pengundi awal yang mempunyai gejala, tidak dibenarkan masuk ke kawasan pengundi. Namun mereka tetap diberikan hak untuk mengundi di kemah khas di bawah pemantauan petugas kesihatan. Petugas akan membawa kertas undi ke kemah pegawai polis yang bergejala tadi. Maksudnya mereka akan membuang undi di situ. Kemudian setelah dibuang undi, petugas akan kembali membawa kertas undi masuk ke tempat mengundi tadilah. Jadi maksudnya pegawai yang bergejala itu dia tak masuk ke dalam bilik pengundian. Itu bagi kita, itu SOP lah untuk kita mengelakkan COVID-19 ini daripada tersebar luas. Jelas beliau, peti undi bagi pengundian awal akan disimpan di lokap IPD Mualim dan pengiraannya akan dijalankan serentak pada hari pengundian 29 Ogos di Dewan Seri Tanjung, Majlis Daerah Tanjung Mualim. Katanya lagi, pusat pengundian awal akan dibuka bermula 8 pagi hingga 5.30 petang. Polis menyasarkan 100% pengundi awal bagi PRK Dewan Undangan Negeri Dun Slim akan keluar menunaikan tanggungjawab esok. Menurut Ketua Polis Daerah Mualim, Superintendent Sulizmi Effendi Sulaiman, ini berikutan rata-rata mereka yang bertugas berada di kawasan tersebut. Hanya 32 orang yang telah pun bertukar keluar daripada IPD Mualim dan kita telah SPR dan juga pegawai yang bertanggungjawab yang telah dilantik oleh pihak SPR telah membuat confirmation, telah berhubung dengan pengundi-pengundi yang telah bertukar untuk hadir pada esok hari. Beliau turut menjelaskan daripada 277 jumlah pengundi awal, pihaknya telah meluluskan 10 pegawai dan anggota melaksanakan undi pos. Sehingga kini sebanyak 101 permohonan permit ceramah dikeluarkan membabitkan 72 daripada Parti Barisan Nasional dan 29 daripada calon bebas. Jelasnya dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah Mualim, Slim River, Perak. Naib Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Datuk Muhammad Rafiq Neza Muhyiddin menafikan dakwaan hampir 2,000 pemimpin dan ahli akar umbi Bersatu Melaka keluar parti seperti yang dilaporkan baru-baru ini. Dakwaan itu salah kerana hanya sedikit yang keluar parti dan bilangannya agak terpencil. Jelasnya, mereka yang keluar parti merupakan calon yang tewas pada pemilihan Bersatu lalu kerana kecewa dengan kekalahan masing-masing. Saya selaku Timbalan Ketua Badan Pimpinan Bersatu Melaka, saya ingin menafikan bahawa sejumlah 2,000 ahli kita keluar daripada parti. Kita dah semak dengan bahagian-bahagian. Memang ada, kita tak nafikan mereka yang keluar, tetapi jumlahnya agak terpencil. Dan ianya tertumpu kepada pimpinan calon-calon yang bertanding yang tewas dalam pemilihan Bersatu yang lepas. Jadi mereka kecewa, mungkin mereka tidak berjaya jadi ketua bahagian, mereka tak berjaya jadi timbalan ketua bahagian, tak berjaya jadi naib ketua bahagian dan sebagainya. Akhirnya mereka nak jalan pintas. Mereka rasakan bahawa parti pejuang
yang belum pun diluluskan oleh ROS. Sokongan ahli bersatu dari akar umbi Melaka masih utuh terhadap kepimpinan Perdana Menteri yang juga Presiden Bersatu. Sebelum ke lintas langsung negeri-negeri, kita ikuti dahulu laporan cuaca semasa bersama Nur Farha Abdul Halim di Jabatan Meteorologi Malaysia. Silakan Farha. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton. Masih lagi bersama Map Malaysia untuk perkembangan meteorologi pada petang ini. Kita terus perhatikan kepada paparan carta angin permukaan iaitu rantau negara kita yang menerima dominasi tiupan angin dari arah timuran dengan kelajuan yang agak sederhana kuat iaitu antara 30 hingga 40 km sejam. Namun begitu, tiada sebarang amaran terperingkat bagi angin kencang dan laut bergelora di seluruh perairan negara dan ia adalah stabil untuk sebarang aktiviti. Untuk makluman para penonton, keadaan indeks pencemaran udara ataupun kualiti udara di negara kita masih lagi dalam keadaan yang baik dan sederhana di beberapa lokasi yang telah dicatatkan di dalam peta Semenanjung Malaysia termasuklah Sabah dan Sarawak. Seterusnya kita perhatikan kepada paparan imej gema radar bagi keadaan ribut petir di Semenanjung Malaysia dapat dilihat dengan lebih terperinci di negeri-negeri utara Semenanjung Malaysia khususnya melibatkan negeri Perlis, Kedah, Perak dan juga Pulau Pinang masih lagi berlaku hujan dan ribut petir di 1-2 tempat dan keadaan ini dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Manakala ribut petir yang sedang berlaku di hampir keseluruhan negeri Johor ini diramalkan akan terus berlanjutan sehingga ke malam nanti juga. Seterusnya untuk negeri Sabah dan Sarawak pula, keadaan cuaca ribut petir lebih tertumpu di bahagian pantai barat termasuklah di Sandakan, Tawau dan juga pedalaman negeri Sabah. Manakala di Sarawak pula hujan di 1-2 tempat melibatkan bahagian Limbang dan juga di bahagian Kuching. Keadaan ini dijangkakan akan berterusan dalam tempoh 1 hingga 2 jam dari sekarang. Seterusnya paparan ramalan hujan untuk malam nanti sekitar jam 10 malam nanti dijangkakan tiada hujan bagi kebanyakan tempat di Semenanjung Malaysia termasuklah di negeri Sabah. Namun demikian hujan dan ribut petir masih lagi berpotensi berlaku di bahagian pedalaman negeri Sarawak. Sekian saja informasi cuaca untuk petang ini. Seterusnya untuk sebarang maklumat terkini berkenaan dengan cuaca dan juga gempa bumi di seluruh negara, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my, Facebook, Twitter dan juga Instagram rasmi Map Malaysia. Saya Farha Halim. Assalamualaikum. Seterusnya kita beralih ke Bumi Kenyalang membawakan perkembangan terkini mengenai pekebun kecil persendirian PKP yang masih belum mendapat pensijilan MSPO. Bu Mawin, silakan. Baik Ifah, terima kasih. Salam sejahtera dan salam hormat. Pencapaian Mandatory Pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia MSPO di Sarawak masih rendah apabila hanya 21,606 pekebun kecil persendirian PKP dengan tanah seluas lebih 129,000 hektar belum mendapat pensijilan MSPO tersebut. Menurut Timbalan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Willy Mongin, setakat 31 Julai lalu, seramai 17,785 PKP dengan keluasan tanah kira-kira 99,000 hektar di dalam 34 kelompok minyak sawit SPOC telah memperoleh pensijilan MSPO.
Jelas Willy Mongin, Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB mendapati peratusan pensijilan MSPO dalam kalangan PKP masih rendah. Bagi mengukuhkan lagi pensijilan MSPO, beliau memberitahu surat amaran mandatori MSPO akan mula diedar kepada pemegang lesen pekebun kecil SH yang masih belum mendaftar kerana pensijilan itu diwajibkan bermula 1 Januari tahun depan. Tegasnya bagi mengelak penarikan balik pensijilan MSPO dalam kalangan PKP Sarawak, mereka akan diberikan peringatan tentang peraturan tersebut. Willy Mongin memberitahu demikian ketika melakukan kunjungan hormat ke atas timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Dato' Amar Douglas Ugah di Wisma Bapa Malaysia di Kuching. Dalam pada itu, beliau juga memberitahu Lembaga Getah Malaysia akan menambah baik dan memperluaskan kaedah tuntutan insentif pengeluaran getah khususnya bagi pekebun kecil di pedalaman Sarawak. Selain itu, Kementerian Menerusi Lembaga Lada Malaysia turut mengalu-alukan syarikat-syarikat yang berminat untuk menceburi penanaman lada dalam usaha menggerakkan industri lada untuk lebih berdaya saing. Ini kerana keluasan kawasan penanaman lada pada tahun 2019 adalah 7,132 hektar dengan jumlah pengeluaran 33,164 tan yang diusahakan oleh pekebun-pekebun kecil tempatan. Ketua Pengarah Kastam Datuk Seri Abdul Latif Abdul Kadir tiba di Sarawak buat julung kalinya selepas pelantikan beliau sebagai Ketua Pengarah Kastam pada Jun lalu. Beliau memulakan lawatan kerja selama 2 hari di Sarawak dengan menghadiri Majlis Perhimpunan Setia Perdana JKDM Sarawak yang diadakan di Dewan Perkasa Wisma Kastam di Kuching. Ketibaan beliau pada majlis perhimpunan berkenaan disambut oleh Pengarah Kastam Negeri Dato' Sarifah Halimah Tuanku Taha. Pada majlis itu, Dato' Seri Abdul Latif turut mengadakan pemeriksaan perbarisan. Antara pengisian program yang dihadiri beliau ialah lawatan ke Pangkalan Marin Kastam Muara Tebas dan Custom Examinations Area Pelabuhan Senari selain meninjau Kompleks Immigrations, Kastam Kuarantin dan Keselamatan di Tebedu. Lawatan ini secara langsung memberi input kepada pengurusan tertinggi jabatan berkenaan tentang prosedur kawalan di sempadan. Ahli Parti Persatuan Bumiputera Bersatu PBB di kawasan Dewan Undangan Negeri Bukit Saban diseru supaya memulakan persiapan bagi menghadapi pilihan raya negeri akan datang. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugambas berkata, ini kerana terdapat beberapa parti politik yang menunjukkan minat untuk bertanding di kerusi DUN berkenaan, termasuk Parti Sarawak Bersatu PSB dan Parti Keadilan Rakyat PKR. Jelas Dato' Amar Douglas yang juga ADUN Bukit Saban berkemungkinan terdapat pihak lain turut berminat dengan DUN itu. Justru ahli PBB di kawasan berkenaan perlu memastikan DUN Bukit Saban kekal di bawah pentadbiran Gabungan Parti Sarawak GPS selepas pilihan raya. Berucap di hadapan ahli PBB bagi 4 ranting kawasan Sepauh, beliau berkata kemenangan di Bukit Saban akan menjadi tambahan majoriti kepada GPS untuk terus mentadbir Sarawak sekaligus memastikan kestabilan politik negeri. Katanya Sarawak mempunyai Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg yang berkebolehan dan komited membangunkan negeri ini secara keseluruhan menerusi pelbagai inisiatif dan pendekatan. Ia dapat dilihat dengan beberapa pelaksanaan projek seperti projek stol pot di Bebuling bernilai RM108 juta, Kompleks Sukan Sepauh RM14 juta, projek tebingan Sungai Sepauh dengan kos RM6.2 juta, selain Pasar Baharu Sepauh RM5 juta dan Jambatan Baharu Sepauh bernilai RM30 juta. Selain itu, 92 rumah panjang di kawasan DUN Bukit Saban juga kini menikmati jaringan jalan raya dan bekalan air serta elektrik yang berkualiti. Sementara itu, Dato' Amar Douglas yang juga Timbalan Presiden PBB memaklumkan bahawa satu persidangan mini PBB akan diadakan di Betong bulan depan. Ia merupakan antara 4 persidangan mini yang dirancang bagi menggantikan persidangan agung PBB seperti tahun-tahun sebelumnya ekoran pandemik COVID-19.
Masyarakat di Bandaraya Kuching didapati masih gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP terutama penjarakan fizikal dan bersikap sambil lewa dengan arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Awandin Awanggani berkata amaran berulang kali telah diberikan melalui hebahan media masa berkenaan pematuhan SOP bagi mengekang penularan COVID-19. Namun orang awam dilihat semakin leka untuk mengikuti SOP tersebut. Menerusi kenyataan media, ACP Awangdin menjelaskan walaupun kompaun dikeluarkan hampir setiap hari kepada individu yang gagal mematuhi SOP tersebut, masih terdapat individu mengambil ringan keseriusan pandemik itu. Jelasnya semalam pemeriksaan di tempat tumpuan orang ramai di tebingan Kuching dan sebuah permis hiburan di Jalan Song oleh pihak polis dari Balai Polis Sentral dan unit peronda polis mendapati 16 warga negara tempatan gagal mengamalkan penjarakan fizikal. Tambahnya, kertas siasatan turut dibuka terhadap 7 warga negara asing yang melakukan kesalahan sama. Kesemua individu tersebut terdiri daripada 13 lelaki dan 10 wanita berumur lingkungan 18 hingga 26 tahun. Susulan itu, 16 warga negara tempatan terbabit telah dikompaun di bawah Peraturan 3 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit nombor 7 2020 iaitu tidak mematuhi SOP yang ditetapkan. Manakala 7 warga negara asing ditahan untuk siasatan lanjut. Baik, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Ifah di Angkasa Puri. Silakan Ifah. Baik, terima kasih Buma. Baiklah, kita ke Kota Kinabalu, Sabah petang ini. Antara yang menjadi keutamaan ialah persediaan pihak polis dalam memastikan keselamatan sepanjang proses pilihan raya. Kita terus bersama Anisia Daulus. Silakan Anisia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Polis Sabah terus memperhebat kerjasama bersama Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah ESKOM dalam kesiapsiagaan menghadapi sebarang kegiatan jenayah rentas sempadan termasuklah penculikan untuk wang tebusan KFR sepanjang proses pilihan raya umum PRU Dewan Undangan Negeri DUN Sabah bulan depan. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Hazani Ghazali berkata kesiapsiagaan itu penting memandangkan insiden seumpama pernah berlaku semasa pilihan raya umum PRU 14. Katanya pihak Perisikan Negara juga sentiasa berhubung dan bekerjasama rapat dengan pihak Resikan Negara jiran bagi membentras kegiatan KFR. Pihak intelijen di ESKOM dengan Sabah dan juga Kuartus Bukit Aman termasuk dengan intelijen kami memang bekerja keras dan kita ada hubungan yang amat baik bersama dengan pihak intelijen di selatan Filipina dan juga Indonesia. Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Kerajaan Sementara Sabah, Datuk Seri Panglima Muhammad Syafi Haji Abdal di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah PPNS Kota Kinabalu. Dalam perkembangan sama, Datuk Hazani memaklumkan dijangka lebih 1 batalion anggota polis dari Semenanjung dan Sarawak akan membantu menjaga keselamatan sepanjang proses PRU DUN Sabah bulan depan. Bagaimanapun, perinciannya hanya akan dimaklumkan selepas mesyuarat bersama Suruhanjaya Pilihan Raya SPR esok yang akan diadakan di Ibu Pejabat Polis IPK Kepayan. Mesyuarat tersebut turut dijangka membincangkan mengenai prosedur operasi standard SOP yang akan dilaksanakan sepanjang PRU DUN Sabah berlangsung. Situasi semasa denggi di Sabah terdapat pertambahan 12 kes dilaporkan semalam menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 3,213 kes. Kesemua kes dilaporkan di 6 daerah iaitu Kota Kinabalu 4 kes, Lahad Datu 3, Tawau 2 dan masing-masing 1 kes di Semporna, Penampang dan Kota Marudu. Menurut infografik Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, pertambahan kes itu menjadikan daerah Kota Kinabalu terus mencatat kes tertinggi iaitu 823 kes, diikuti Tawau 474, Sandakan 460, Semporna 444 dan Lahad Datu 326. Sehingga semalam terdapat 5 daerah melaporkan 23 wabak aktif penyakit demam denggi di seluruh negeri dengan Tawau mencatat wabak tertinggi iaitu 11, diikuti Kota Kinabalu 6, Lahad Datu 4 dan masing-masing 1 di Nabawan dan Semporna. JU 14 Taman Wawasan, Tawau dan Taman Wijaya serta Taman Luyang Fasa 5 di Kota Kinabalu dikategorikan sebagai lokaliti kawasan panas. Jumlah kematian akibat wabak denggi kekal 4
14 orang. Satu penghormatan kepada masyarakat pribumi Sabah. Demikian dinyatakan Setiausaha Badan Perhubungan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Sabah Datuk Seri Dr. Ronald Kandi yang menang jawatan Naib Presiden Bersatu bagi penggal 2019-2022. Ketika ditemui media di Telupit, katanya ia juga bukti Bersatu memberi ruang kepada kepimpinan di setiap negeri berada dalam majlis pimpinan tertinggi parti itu tanpa mengira kaum dan agama. Parti Bersatu ini adalah merupakan satu parti yang inklusif, yang memberi ruang kepada kepimpinan-kepimpinan tanpa melihat kaum dan suku dan sebagainya. Ini akan membuka ruang lebih ramai Bumi Putera Sabah dan Sarawak untuk menyertai Parti Bersatu ini. Pindaan parti yang membenarkan penubuhan cawangan tanpa berpandukan pusat daerah mengundi juga diyakini memberi ruang lebih banyak cawangan Bersatu di Sabah dibuka. Terdahulu Datuk Ronald menerima kemasukan ahli baharu daripada 200 pergerakan generasi muda Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO Telupit. Meskipun sambutan Hari Kebangsaan disambut dalam suasana sederhana berikutan pandemik COVID-19, namun tetap meriah dengan kibaran jalur gemilang. Di Tawau, lebih 1,000 bendera diagihkan dan dipasang di kenderaan awam dan motosikal yang melalui jalan utama Kampung Morotai Besar. Program dijayakan hasil kerjasama anggota Regimen 516 Askar Wataniah dan Polis Diraja Malaysia. Bercakap kepada media, Komander Regimen 516 Askar Wataniah, Brigadier Jeneral Tan Sri Liew Yun Fah berkata, usaha membangkitkan momentum sambutan Hari Kebangsaan tidak terhalang meskipun negara sedang berhadapan COVID-19. Bagaimanapun katanya ia perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Walaupun kita memang ada semangat itu, walaupun kita duduk dalam pasukan Askar Wataniah dan polis dan sebagainya memang pihak berkuasa, tetapi kita harus ikut arahan-arahan dan peraturan yang ditetapkan oleh kesihatan juga. Sementara itu, pengunjung yang ditemui berkata walaupun sambutan Hari Kebangsaan dibuat dalam skala yang kecil, namun berjaya menggelorakan semangat cintakan negara. Inisiatif yang telah dilakukan pada hari ini iaitu program meletakkan jalur gemilang di kereta-kereta awam, dan pada masa yang sama benda ini tidak memerlukan perarakan, tetapi pada masa yang sama kibaran jalur gemilang ini telah menunjukkan dan telah menanamkan satu semangat yang baru kepada rakyat Malaysia, khususnya golongan belia. Dengan inisiatif sedemikian yang kita lakukan hari ini adalah yang terbaiklah untuk mengenang jasa-jasa pejuang dulu. Walaupun kita mendapat kekangan daripada berkumpul untuk terlalu ramai, tapi sekurang-kurangnya sambutan seperti ini tetap kita akan adakan. Baik, sekian dari Sabah petang ini semarakan Bulan Kebangsaan Kibar Jalur Gemilang dan terus patuhi SOP COVID-19. Kembali ke Angkasa Peri, silakan Ifah. Baik, terima kasih Anisia. Berita wilayah diteruskan dengan singgah ke Perlis bersama Wan Muhammad Ryan Rohidar. Antara paparan mengenai keperluan orang ramai membantu meningkatkan bekalan darah di hospital. Silakan Ryan. Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Memperkasa tentera darat seiring perkembangan semasa, pelbagai aspek dalam menghadapi sebarang unsur yang boleh menggugat keamanan negara serta tadbir urus organisasi yang baik perlu diberi keutamaan. Panglima Tentera Darat yang baharu, Jeneral Datuk Zamrus Mohamad Zain, meletakkan 3 prinsip utama dan 5 tonggak sebagai asas kepimpinannya meliputi 93,000 pegawai dan anggota. Hubungan serantau dan masyarakat akan terus diberi perhatian. Yang pertama sekali, kesiapsiagaan. Tonggak pertama tu, siap-siaga kena sentiasa diperhatikan oleh tentera darat. Yang kedua ni, isi kebajikan. Kebajikan tu saya letakkan di bawah kelestarian kewarganegaraan tentera darat. Yang ketiga tu adalah kita kena tengok juga di aspek keutuhan organisasi, di mana kelemahan dia supaya kita nak kukuhkan lagi organisasi kita supaya jadi bagus dan lebih baik dan cemerlang. Yang keempatnya adalah hubungan antarabangsa dengan negara jiran dan negara serantau. Dan terakhir sekali kita nak tengok kita punya pertalian dengan awam dan pertalian dengan agensi-agensi kerajaan yang lain. Jeneral Datuk Zamrus menyatakan demikian ketika mengadakan kunjungan sembah menghadap hormat ke atas Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Jamalulail di Balai Menghadap Biru Istana Arau.
Kunjungan berkenaan sempena pelantikannya mulai 11 Jun lalu bagi menggantikan Jeneral Tan Sri Ahmad Hasbullah Muhammad Nawawi yang bersara wajib. Terdahulu, Tuanku Said Sirajuddin turut menerima kunjungan sembah menghadap hormat oleh pengerusi Regimen Ranger Diraja Major Jeneral Datuk Mat Din Abu yang akan bersara penghujung tahun ini. Berangkat sama ketika sembah menghadap berkenaan ialah Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail. Berikutan penularan wabak COVID-19, ia turut memberi kesan terhadap pendermaan darah dalam kalangan orang awam di unit transfusi darah Hospital Tunku Fauziah Kangar. Berdasarkan rekod, sepanjang Januari hingga Julai lalu, hanya 5,071 pek darah berjaya dikumpulkan berbanding 5,242 pek darah bagi tempoh sama tahun lalu. Menurut pengarah Hospital Tuanku Fauziah, Dr. Osman Warijo, secara purata, setiap bulan lebih 700 beg darah diperlukan bagi menampung pelbagai kes kecemasan. Oleh itu, setiap minggu, 200 beg darah pelbagai jenis disasar perlu didermakan. Namun jumlah berkenaan sehingga kini masih belum tercapai. Pada masa ini memang kita menghadkan pelawat ke hospital secara umumnya untuk masuk ke ward dan untuk masuk ke klinik. Tetapi untuk pesakit dan juga untuk penderma darah kita tidak hadkan. Bahkan operasi tabung darah kita masih lagi macam biasa. Sepanjang waktu dari pagi sehingga ke petang pada waktu pejabat. Dan dari semasa ke semasa kita juga membuat pungutan darah melalui pasukan bergerak kita. Sepanjang masa, sama ada di hospital ataupun di luar, penjarakan sosial dan juga SOP sentiasa dipatuhi. Pemakaian pelitup muka diwajibkan di kawasan awam dan sesak bermula 1 Ogos lalu bagi mencegah penularan wabak COVID-19. Namun, wujud kebimbangan kerana masih ada yang tidak peka dengan keperluan membuang pelitup muka terpakai dengan cara yang betul dan tempat yang sepatutnya. Bagi pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri, Azizan Sulaiman, masyarakat perlu ada sikap bertanggungjawab bukan sahaja kepada orang lain, malahan kepada alam sekitar. Memang tak dapat nafilah, benda tu kena buang. Jadi Dewan kita kata memang attitude lah, kita minta seluruh masyarakat memahamilah masalah ni. Dia sama macam sampel coklat, sabar dengan plastik roti. Samalah dengan benda yang berbungkus ni kan. Jadi cara tu sepatutnya masyarakat kena prihatin secara tersendirilah. Tak perlu lagi, saya rasa tak perlu kempen benda tu. Tak perlu kempen dan perlu secara sedar secara sendirilah. Beliau menyatakannya selepas merasmikan program pemerkasaan sempena penguatkuasaan peraturan pengurusan sisa pepejal komersial, perindustrian dan keinstitusian serta peraturan pengurusan sisa pepejal pembinaan di Kangar. Peraturan pengurusan sisa pepejal telah dikuatkuasakan SW Corp sejak 1 Mac lalu. Dengan laporan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Perlis. Kita kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan bersua kembali. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang memberikan laporan dan juga perincian dari negeri-negeri itu tadi. Dan kita beralih pula ke laporan selanjutnya. Bagi menyemarakan semangat patriotik, Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia YADIM tidak terkecuali menganjurkan program semarak dakwah bersempena dengan sambutan Bulan Kebangsaan. Di samping menerapkan nilai patriotik, peranan dakwah di lapangan turut diperluas dalam usaha mengukuhkan lagi legasi dakwah. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, agensi agama memainkan peranan penting dalam memanfaatkan pelbagai pendekatan semasa bagi menyampaikan dakwah secara lebih berkesan. Usaha seperti ini dengan berkonvoi, kita nak zahirkan bahawa agensi agama seperti YADIM boleh memainkan peranan yang besar yang mungkin memberi kesan kepada remaja-remaja, pemuda-pemuda dan orang-orang muda tak kala mereka melihat konvoi-konvoi yang datang kepada kampung halaman mereka dan desa mereka, sekurang-kurangnya berlaku satu interaksi dan muamalah dakwah yang akan memberi kesan yang cukup baik, insya-Allah.
Beliau menyatakannya kepada media selepas menyempurnakan acara pelepasan peserta konvoi motosikal ke kampung orang asli sekitar Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang, anjuran Yadim di Ibu Negara. Program Semarak Dakwah antara inisiatif yang mampu mengoptimumkan peranan dakwah dengan melibatkan seluruh agensi agama dalam perkembangan Islam di negara ini. Tekad bagi membantu rakan setugas yang tercedera atau terkorban ketika bertugas. Anggota bomba Muhammad Fakrul Munir Muhammad Isa melakukan kayuhan solo bagi mengutip dana. Jurulatih dari Akademi Bomba dan Penyelamat Wilayah Tengah Kuala Kubu ini mengharungi kayuhan sejauh 2,000 km. Misi kayuhan solo amal mencari hati emas sudah dilakukan sejak 2 tahun lalu. Kali ini kayuhan simbolik kepada Hari Kebangsaan singgah di 63 Balai Bomba dan Penyelamat di Semenanjung Malaysia. Kayuhannya bermula dari Akademi Bomba dan Penyelamat Wilayah Tengah sejak 6 Ogos lalu, diteruskan ke selatan dan timur sebelum ke utara. Kayuhan dijangka tamat pada 31 Ogos ini di Putrajaya. Kita tak menetapkan apa-apa sasaran ataupun jumlah yang kita target. Cuma kita berharapkan agar masyarakat ataupun anggota bomba sendiri mempunyai sikap yang sanggup membantu anggota yang lain untuk menambah jumlah dan tabung kebajikan ini. Beliau ditemui di Balai Bomba dan Penyelamat Arau, Balai Bomba ke-50 persinggahan sebelum ke Tunjang Kedah. Penganjuran Aspirasi Merdeka membuktikan peranan radio televisyen Malaysia RTM untuk sama-sama berganding bahu menyuburkan semangat cinta terhadap negara walaupun berdepan pandemik COVID-19. Walaupun penganjuran kali ini mencabar, namun perancangan program diteruskan agar semangat dan tanggungjawab cintakan negara tidak terpadam. Menurut pengarah program radio Jabatan Penyiaran Malaysia, Malinazia Dato' Muhammad Julaspi, program Turun Padang Aspirasi Merdeka Bayu Selatan 2020 Malaysia Prihatin anjuran Johor FM di Pulau Sibu Mersing merupakan salah satu cara RTM mendekatkan diri dengan pendengar, seterusnya menyemai semangat patriotisme dan kerjasama erat dengan komuniti pulau. Dengan Turun Padang begini, Johor FM dapat mengenali masyarakat itu dengan lebih dekat lagi kerana kerjasama untuk bersama-sama aktiviti ini. Jadi kita antara pendengar dengan pegawai RTM sendiri dapat berkenalan, dapat mengetahui apa aktiviti Johor FM dan apa juga aktiviti penduduk di Pulau Sibu ni. Beliau berharap Jabatan Penyiaran Johor akan mengekalkan kecermelangan pada masa akan datang dan meneruskan fungsinya sebagai media penghubung yang berkesan dalam menerapkan semangat patriotik. Sementara itu, Ketua Kampung Pulau Sibu, Afandi Awang berkata, pihaknya sentiasa menyokong penganjuran program seperti ini, terutamanya memperkenalkan ia sebagai pusat pelancongan. Kita kata bersempena dengan Bulan Kemerdekaan dan juga tema Malaysia Prihatin ni, makna dapat membuka mata semua pihak bahawa dekat pulau yang terpencil macam ni, kemeriahan sambutan tu sempena Bulan Kemerdekaan ni masih lagi dapat diraikan. Projek menyiapkan baki kerja terbengkalai Hospital Petrajaya dilaksanakan secara tender terbuka oleh Jabatan Kerja Raya. Ia kini berada di fasa perolehan kepada para petender yang telah lulus di peringkat prakelayakan dan tarikh tutup tender ialah pada 7 Ogos lalu. Jelas timbalan Menteri Kesihatan Dato' Aaron Ago Dagang, projek itu juga berada dalam peringkat penilaian tender dan surat setuju terima SST yang dijadualkan pada Januari 2021. Projek Hospital Petrajaya telah diluluskan oleh Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri pada tahun 2011 di bawah rancangan Malaysia ke-10. Jadi projek ini dilaksanakan oleh JKR Malaysia dengan fasa pembinaan bermula pada 30 Mei 2013 dan akan dijadualkan siap pada 30 Jun 2018. Tetapi berikutan prestasi kemajuan projek yang tidak memuaskan,
maka JKR Malaysia telah menamatkan kontrak tersebut kepada Zikon Berhad pada 2 bulan Ogos 2018. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Bandar Kuching Dr. Kelvin Yi Liwen. Sementara itu, projek klinik kesihatan jenis 2 Tabuan Jaya Kuching telah diluluskan oleh Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri untuk dilaksanakan di bawah rancangan Malaysia ke-11 RMK 11 tahun 2016 dengan anggaran kos RM40 juta. Beralih ke perkembangan sukan, Dato' Abdul Ghani memaklumkan 2 pasukan Liga Perdana Kuching FA dan Sarawak United FC akan menggunakan Stadium Pasir Gudang Johor dan Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ sebagai gelanggang tuan rumah dan gelanggang tempat lawan bagi baki 7 perlawanan. Jelas beliau, pemilihan stadium ini disebabkan situasi penularan wabak COVID-19 di Sarawak yang masih aktif selain pelaksanaan prosedur operasi standard SOP yang berbeza dengan persekutuan. Pihaknya telah mengadakan pertemuan dengan semua wakil pasukan yang terlibat untuk memperincikan perkara itu. Masalahnya sekarang ini di Sarawak, ya, atau mereka sendiri. Dan sekiranya pasukan-pasukan untuk masuk ke Sarawak perlu menjalankan swab test. Dan ini mengambil masa 1 atau 2 hari. Dan kita tidak mampu untuk pasukan duduk tanpa ada aktiviti di sana baru mengadakan perlawanan. Dato' Abdul Ghani telah mendapat kebenaran Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim agar Kuching FA dapat menggunakan Stadium Pasir Gudang. Bot Sarawak United pula, pihaknya kini sedang berusaha agar Stadium MBPJ dapat digunakan. Isu logo yang didakwa diciplak Melaka United mendapat reaksi dari Liga Bola Sepak Malaysia MFL dan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Dato' Abdul Ghani Hassan memaklumkan pasukan berkenaan sah menggunakan logo baru mereka selagi tidak ada pihak mendakwa ia ditiru. Jelas beliau, logo tersebut direka oleh penyokong Melaka United sendiri menerusi pertandingan mencipta logo pasukan. Sehingga ada keputusan pihak berwajib mengatakan itu ciplak. Dan kita tidak boleh mengatakan itu ciplak sehingga perkara itu berlaku. Tapi Melaka punya hak lah untuk kalau ada pihak mengatakan, mereka ada alasan mereka. Sementara itu, Setiausaha Agung FAM Stuart Ramalingga berpandangan logo berkenaan akan dinilai selepas didaftarkan terlebih dahulu. Daripada pandangan saya, ini salah satu proses di dalam 7 langkah perswastaan FA to FC, di mana satu langkah adalah registration dengan IP. Ya. Di sini pihak Melaka memerlukan melaksanakan proses ini dan kita tengok daripada sana. Saya bukan designer atau expert di dalam perkara ini. Sebelum ini, timbul dakwaan ia diambil dan diubah suai daripada salah sebuah syarikat terkemuka Australia, Badlands. Baik, Ifah. Menangkap kerbau berkeliaran bukannya mudah dan ia memerlukan kepakaran kerana kawanan kerbau tidak lari atau boleh mencederakan sesiapa. Ya, Radwin. Dan Taufik Adnan di Kuala Terengganu meninjau usaha penduduk kampung menangkap haiwan ini dalam operasi mengambil masa 5 hari. Jadi kita teruskan bersama Tengku Adnan. Kampung Laut, Bulukal Jambu dan Kampung Bukit berdepan masalah kerbau berkeliaran berpuluh tahun lalu. Selain najisnya menjejaskan pemandangan dan pencemaran bau, penduduk bimbang haiwan ini boleh mencetuskan risiko kemalangan jika berada di jalan raya. Bukan saja sekitar pasar, dia pergi di pasar tu sendiri. Dia buang penuh. Ini boleh memberi kesan yang tidak baik pada kami penduduk kapal laut lah. Seolah-olah kami tidak ambil cana, Kena sembah dengan kena air. Jadi saya ingat kalau sekiranya ada seekor ke 2, tapi kalau boleh janganlah kubah saya amat 2 kejita tak ada tepat. Kalau boleh kena tambah. Penduduk kampung sepakat memasang perangkap untuk menangkap kerbau ini. Operasi bermula dengan membina perangkap menggunakan jaring
dan pancang kayu setinggi 6 kaki di laluan yang biasa dilalui kawanan kerbau. 2 ekor induk kerbau betina juga digunakan sebagai denak untuk menarik perhatian. Teknik menghambat ini bagaimanapun gagal setelah melalui 4 percubaan. Akhirnya, khidmat pakar pelangkap kerbau Lokman Mamat ditagih, termasuk teknik perangkap ditambah baik. Hasilnya, Lokman dan rakannya berjaya menangkap 11 daripada 15 ekor kerbau dengan menggunakan perangkap ini dan jerutan tali. Baca tu banyak agak dengan orang. Biasanya teknik tu pian denak pun ada, pakat takat gini pun ada. Maknanya tak ada rasa serinya tu ada. Macam biasa lah. Biasa lah. Kali lah. Kawanan kerbau ini dijual kepada peternak yang sejak awal mengeluarkan peruntukannya sendiri untuk membina perangkap. Selepas 5 hari bersama jurukamera Karim Daud melihat sendiri pembinaan perangkap jaring ini dibina, menerusi kerja gotong royong bersama penduduk dan juga pembeli kerbau. Masih tunggu iaitu menaikkan kerbau ke lori, dan kerbau ini ditutup mata menggunakan plastik kerana kerbau ini dikatakan antara haiwan yang cukup sensitif dengan kawasan sekelilingnya. Taufik Adnan untuk RTM. Baik, laporan Taufik Adnan itu tadi mengakhiri berita wilayah untuk edisi petang ini. Terus setia bersama kami. Berita RTM, maklumat sahih jenama dipercayai dan sentiasa patuh penjarakan fizikal di premis makanan dan pastikan terus jaga kebersihan serta kerap mencuci tangan. Ya, betul-betul. Sempena Bulan Kebangsaan, semarakkan semangat kekitaan dan kibarkan jalur gemilang. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.